Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, berjumpa kita lagi dalam subjek reka bentuk dan teknologi untuk minggu ni. Okey, baik. Untuk minggu ni awak akan belajar berkenaan dengan masih lagi tajuk artikel jahitan tetapi sambungan pada minggu lepas pada minggu lepas awak belajar 6 proses menghasilkan artikel jahitan kan. Awak dah belajar 2, betul? Untuk minggu ni awak belajar lagi 4 proses dia. Okey, apa yang awak akan belajar pada minggu ni? Menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan, mengira dan membuat anggaran kos, menghasilkan artikel jahitan dan membuat pembentangan artikel jahitan. Jangan risau yang ni belum lagi amali. Ini cuma teori je dulu. Cikgu akan bagi teori dulu. Amali nanti baru awak kena buat. Awak kena bentang awak punya hasil jahitan. Baik. Okey, proses penghasilan artikel jahitan ada 6. Macam minggu lepas, cikgu dah ajar awak menjadi idea. Kemudian melakar beberapa artikel. Untuk minggu ni, awak menilai dan membuat penambahbaikan artikel, membuat pengiraan kos, langkah menghasilkan artikel dan juga membuat pembentangan jahitan. Mudah sangat. Okey, baik. Sambungan, menjana idea dah. Nombor 1, nombor 2, melakar beberapa artikel. Minggu lepas kita masuk lakar 3 artikel. Okey, untuk minggu ni, langkah yang ketiga, awak akan memilih dan artikel mana yang sesuai dan awak buat penambahbaikan. Okey. Baik, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Buku teks muka surat 12. Rujuk buku teks muka surat 12. Okey. Baik, ini dia Dalam buku teks ada muka surat 12. Baik. Gambar ni ini adalah contoh artikel yang telah dipilih. Daripada lakaran 1, 2, 3. Dia pilih dan dia buat penambahbaikan. Kita boleh memilih lakaran terbaik berdasarkan beberapa idea. Kita juga boleh gabungkan ciri-ciri menarik terdapat dalam beberapa lakaran dan dijadikan satu lakaran terbaik. Nampak ni Ini adalah lakaran terbaik yang digabung daripada lakaran 1 dan 2. Yang minggu lepas kan diambil lakaran 1 dan 2 digabungkan jadilah lakaran terbaik ni. Ini adalah lakaran di mana dia dah menilai dan membuat penambahbaikan. Masih lagi sama ada fabrik, ada velcro dan juga ada render. Cuma bentuk dia ni digabungkan. Bentuk dia ambil bentuk nombor 2. Ambil bentuk nombor 1. Dan kedudukan velcro dia ni diambil pada lakaran nombor 2. Jadilah dia ni. Lakaran ni akan dibuat nanti. Lakaran yang paling baik. Tapi ingat bila kita dalam kumpulan, awak hendaklah menghormati idea rakan. Jangan, aku punya yang terbaik. Tak, kita pilih. Kalau kawan bagi pendapat, kita terima. Faham Kita terima. Mestilah perlu hargai setiap pendapat yang diberikan oleh rakan. Kita menerima pendapat orang. Belajar menerima pendapat orang. Kalau ada kelemahan, kita sebut. Faham Jangan nak awak je yang betul. Tak boleh macam tu. Mesti belajar menerima pendapat orang lain. Okey, ini adalah lakaran yang dah dipilih dan dibuat penambahbaikan. Seperti yang cikgu cakap tadi, gabungan lakaran 1 dan 2. Baik, okey. Ini adalah jadual di mana lakaran yang telah dinilai dan dipilih. Contohnya dia ambil elemen dia. Okey, yang ni dia buat pecahan, dia buat dalam bentuk jadual. Tengok rupa reka bentuk dia sesuai tak? Tengok ruang dia sesuai tak, besar ke? Tengok saiz dia sesuai tak? Tengok nilai dia, corak dia okey tak? Ini contoh dia nak gabungkan artikel tu. Macam awak tak kisah
Cara awak nak menilai tu terpulang kepada awak, sama ada dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk pemerhatian pun tak apa, atau dalam bentuk perbincangan bersama rakan pun boleh. Tak ada masalah. Faham Okey. Baik, kita masuk kepada proses yang keempat, iaitu mengira dan membuat anggaran kos. Okey, contoh pengiraan anggaran kos bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan alas tali pinggang geledah adalah seperti berikut. Ni contoh contoh yang diberi. Kalau awak nanti awak kena kira lah kos dia berapa. Contoh fabrik berapa harga 1 meter. Span berapa, benang berapa, kapur tukar jahit berapa, beko berapa, getah karbon berapa, render berapa, getah perang berapa. Nanti awak akan letak kuantiti dan jumlahkan semua. Dapatlah dia jumlah dia RM3 lebih ni. Jadi kos untuk awak hasilkan satu pelapik tu lebih kurang dalam RM3.50. Satu Kalau awak nak hasilkan dengan banyak, contoh awak nak hasilkan dengan banyak, jadi kos dia lagi turun lah. Bila awak beli lebih banyak, jadi awak akan dapat harga yang lebih rendah. Ini untuk satu. Maknanya awak perlukan RM3 berapa sen ni? Untuk RM3.50 untuk menghasilkan satu alas tali pinggang geledah. Ini anggaran kos. Mesti buat. Kalau kita berniaga pun, kita kira juga. Contoh kita nak berniaga laksa. Laksa. Satu bekas tu berapa kos dia? Contoh satu bekas tu kos dia RM3 ataupun RM2.50. Jadi awak perlu jual dengan harga RM4 supaya ada keuntungan dekat situ. Faham Ini sebagai contoh je pengiraan kos dia. Apa-apa yang kita nak buat mesti ada kos dia. Mesti ada kos dia. Kita nak jual air pun, kita mesti tahu kos air tu berapa satu cawan. Baru boleh kita bajet kita punya perbelanjaan. Okey. Baik, yang kelima, menghasilkan artikel jahitan. Okey, ini langkah-langkah penghasilan artikel jahitan. Artikel jahitan muka surat 14 dan 15. Okey, inilah contoh dia. Ini adalah alatan yang awak perlu gunakan. Gunting kertas, gunting kain, jarum peniti, mesin jahit, mudah alih, mesin jahit tangan, roda surih, kapur tukang jahit, kemudian jarum peniti, jarum tangan, penetas. Kemudian bahan awak perlukan fabrik, span. Mesti pakai span supaya benda tu tebal. Bila span tu dia lembut. Awak kena letak dekat fabrik nanti. Velcro. Kemudian kita ada render, benang dan juga getah perang. Okey, ini langkah-langkah nanti kita akan buat. Bila kita nak menjahit nanti kita akan rujuk langkah-langkah ni. Yang pertama awak perlu gariskan saiz dia. Bagaimana yang nak dipotong. Yang kedua, potong kertas perang tu. Yang ketiga, kertas perang tu awak letak di atas fabrik dan kekalkan menggunakan jarum peniti. Bila dah kekalkan guna jarum peniti, barulah awak golekkan bahagian yang awak nak gunting tu dengan roda surih. Kemudian dah ada kesan pada roda surih tu, kesan getah karbon tu pada fabrik ni dia dah semat jarum peniti, dia semat pada jarum peniti. Awak gelek guna roda surih yang ni garis-garis putus ni. Bahagian tepi awak tanda menggunakan kapur tukang jahit. Okey, dah nampak garisan di atas fabrik, awak potongkan dia. Ini langkah kerja dia lah. Okey, macam mana nak letak velcro. Kemudian macam mana nak jahit velcro, sebelah dalam, sebelah luar. Ni awak kena pasti nanti fabrik tu mana sebelah dalam, mana sebelah luar. Macam baju kita lah. Kalau kita pakai terbalik kan warna dia lain, betul? Sama juga macam fabrik ni. Ni dah dia mesin
mesin mudah alih. Okey, langkah-langkah ni awak perlu rujuk nanti masa awak buat amali. Inilah langkah-langkah dia. Okey. Yang keenam, membuat pembentangan artikel jahitan. Bila dah siap, muka surat 18 buku teks, bila awak dah siap hasilkan artikel, apa yang perlu awak buat? Awak perlu bentangkan. Bentangkan hasil kerja awak kepada rakan-rakan. Berbagai-bagai cara. Banyak cara awak nak bentang. Melalui contohnya penggunaan slide PowerPoint ataupun ni gambar atas ni slide PowerPoint lah, ataupun awak tunjuk dan awak ceritakan. Tujuan dia untuk apa? Membina keyakinan dalam diri awak, membina keberanian dalam diri awak. Awak mampu untuk bercakap, mampu untuk membentangkan. Jadi awak yakin awak boleh buat. Bagus pembentangan ni amat bagus. Kita latih diri kita bercakap. Kita latih diri kita bercakap di hadapan orang ramai. Okey, nanti kita akan buat amali ni. Kita akan rujuk langkah-langkah tadi tu. Yang proses penghasilan artikel jahitan ada 15 langkah. Melalui situ nanti kita akan hasilkan kita punya produk lah. Kemudian nombor 5, Ibu Damia mengalami kesukaran untuk mengeluarkan makanan pada ketuhar panas. Bagaimana cara dia? Macam mana awak nak buat? Okey, semua ni awak buat dalam buku tulis RBT. Kena siap sebelum minggu depan. Sebab minggu depan cikgu akan bincang lah. Kita akan bincang balik kesesuaian jawapan dia. Mudah kan? Awak perlu hantar je gambar pada cikgu secara personal dalam Telegram untuk membuktikan awak dah selesai dengan tugasan. Minggu depan kita jumpa, kita akan bincang balik. Adakah jawapan yang awak beri itu tepat ataupun kurang tepat. Dia perlukan perbincangan ni supaya kita boleh keluarkan lebih banyak idea. Baik, itu saja untuk minggu ni. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih.